Assalamualaikum. Waktu edah untuk balu yang kematian suami. The do's and the don'ts. Ini pun saya cuma nak share apa yang saya belajar melalui pengalaman saya sendiri. Sewaktu arwah suami saya meninggal dahulu, baru saya tahu tempoh edah seorang balu yang kematian suami adalah 4 bulan dan 10 hari. Definisi edah di Malaysia ni lebih kurang maksud dia tempoh tertentu yang ditetapkan ke atas seorang wanita selepas diceraikan atau selepas kematian suami. Dari segi syarak pula, ia bermaksud satu jangka masa yang ditetapkan bagi seorang perempuan yang telah diceraikan suami untuk menunggu bagi memastikan rahimnya bersih daripada kehamilan atau sebagai menunaikan tuntutan ibadah kepada Allah atau untuk menzahirkan rasa kesedihan isteri yang bercerai kerana kematian suami. Apa hukum edah dalam Islam? Hukum edah menurut syarak ia adalah wajib ke atas wanita yang bercerai atau kematian suami. Kenapa 4 bulan 10 hari? Sebab ia bersamaan dengan 3 kali suci. Hikmah pensyariatan edah ini kepada wanita adalah bagi memastikan rahim perempuan itu kosong daripada benih suami yang menceraikannya atau yang sudah meninggal dunia. So ini boleh mengelak dari terjadi pencampuran benih antara suaminya dahulu dan suami yang baru jika dia berkahwin sebelum tempoh edah selesai. Okay, so now saya nak share some of the do's and the don'ts sewaktu tempoh edah, atau mostly larangannya lah ya. So the don'ts. Yang pertama, tidak dibenarkan keluar rumah, termasuk untuk bermusafir, kecuali dalam had dan batas yang diperlukan sahaja. Antara keperluan penting yang membolehkan keluar rumah ialah untuk bekerja atau mendapatkan rawatan perubatan atau membeli barang-barang keperluan asasi. Itu pun sekiranya tak ada ahli keluarga atau orang lain yang amanah yang boleh melakukannya. Dan keperluan-keperluan lain yang penting dan mendesak, dengan syarat mereka dapat menjaga peraturan dan adab-adab seperti yang disyariatkan Islam. Keharusan untuk keluar rumah ini juga hanya tertakluk pada waktu siang dan tidak pada waktu malam. Tapi tengok juga keadaan, dan ada jugalah pengecualian yang diberikan kepada individu yang tidak mempunyai pilihan dan mereka terpaksa bekerja pada waktu malam seperti doktor, jururawat dan yang seumpamanya. Bagi larangan bermusafir itu juga, ia termasuk larangan untuk menunaikan ibadah fardu haji dan umrah. Yang kedua, berpindah atau tinggal di rumah lain yang bukan menjadi kebiasaannya tinggal sepanjang tempoh perkahwinan. Contoh, kalau dia dah biasa waktu kahwin tinggal kat rumah tu, dia tak boleh pindahlah kat rumah lain. Namun, sekiranya terdapat bahaya atau kemudaratan yang boleh mengancam keselamatan nyawa dan harta benda, contoh macam banjir, tanah runtuh, gempa bumi dan seumpamanya, baru mereka dibolehkan keluar dan meninggalkan rumah tersebut sehinggalah bahaya atau kemudaratan tersebut hilang atau dapat diatasi. Yang ketiga, wajib berkabung sepanjang tempoh edah tersebut. Oleh itu, sepanjang dalam tempoh edah itu, mereka wajib meninggalkan semua perkara yang mempunyai unsur-unsur berhias, sama ada pada pakaian atau tubuh badan. Dan termasuk dalam larangan berhias ini ialah memakai pakaian berwarna terang atau berwarna-warni yang boleh menarik perhatian orang yang memandang. Yang kedua, memakai barang-barang kemas walaupun sebentuk cincin, gelang, rantai dan barang-barang perhiasan lain yang diperbuat daripada emas, perak dan permata. Yang ketiga, memakai wangi-wangian pada anggota badan, rambut dan pakaian. Yang keempat, bersolik, memakai celak, berinai dan memakai minyak rambut serta perbuatan-perbuatan lain yang dianggap sebagai berhias pada pandangan masyarakat setempat.
Semoga info ini dapat membantu. Sekian, terima kasih. Andai ku tahu